Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan dan puan, saya ucapkan sekali lagi Alhamdulillah, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tuan dan puan yang berkesempatan pagi ini untuk bersama-sama dalam video secara live ini, dan juga sekiranya tuan dan puan menonton selepas sesi live ini secara rebroadcast, saya juga mengalu-alukan kehadiran tuan dan puan selamat datang. Tuan dan puan mungkin menonton video ini di platform Facebook page ataupun di channel YouTube. Jadi mana-mana platform sekalipun, alhamdulillah kita sama-sama dapat meneruskan orang kata aktiviti harian, kita dapat meneruskan perkongsian, kita dapat meneruskan jadual-jadual yang kita sudah susunkan dari masa ke semasa. Jadi untuk itu tuan dan puan, semoga kita kata kita dapat melunaskan tugas-tugas, kita dapat menyelesaikan apa-apa sahaja yang kita sudah rancang hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang berkesempatan untuk menyertai sesi video kali ini. Jadi untuk itu kali ini topik yang dibawakan yang telah dipilih hari ini adalah tentang bagaimana kita nak menerima kegagalan, how do we embrace failure, supaya kita dapat move on, supaya kita dapat terus mencipta kejayaan-kejayaan baru. Baik, bercakap tentang kegagalan, bercakap tentang kesilapan, bercakap tentang perkara-perkara yang tidak menjadi dalam kehidupan kita. Memang ada banyak tuan dan puan, sama ada dalam kehidupan orang kata dalam konteks peribadi, dalam konteks kerjaya, dalam konteks projek-projek, ataupun orang kata perkara-perkara apa sahaja perkara-perkara yang kita lakukan. Malahan paling ringkas apabila kita kata kita memasak pun kita ada kegagalan ataupun kita kata dalam perancangan kita sehari-hari ada juga perkara-perkara yang kita rancang nak buat tapi tak jadi. Jadi dia bergantung kepada banyak keadaan, banyak situasi. Jadi perbincangan kita fokus kepada satu orang kata mekanisme ataupun satu framework bagaimana kita kata apabila kita terlalu takut gagal ini tadi tuan dan puan, maka banyak perkara-perkara yang sepatutnya boleh kita buat menuju kejayaan tu kita tak buat kerana kita takut kepada kegagalan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, apa yang boleh kita buat adalah apabila kita takut dengan kegagalan itu adalah kita bersedia. Ketakutan ini sebenarnya kita dapat turunkan ataupun kita dapat orang kata kurangkan, kita move a little bit tu, kita kurangkan hanya dengan adanya kefahaman dan persediaan. Jadi untuk itu dalam video kali ini video kali ini kita sama-sama bincangkan. Saya nak bawa dua perkara saja, dua perkara untuk kita sama-sama lihat. Ini juga adalah perkara yang saya sendiri aplikasikan. Jadi maksudnya daripada masa ke semasa kita masing-masing aplikasikan dan kita buat adjustment, kita buat perubahan dari masa ke semasa supaya kita dapat orang kata beradaptasi dengan keadaan kegagalan ataupun keadaan yang rancangan kita tak jadi. Kadang-kadang dia bukan gagal tetapi tak jadi. Dan apabila perkara-perkara itu tak jadi seperti yang kita harapkan, terus kita masukkan dia dalam kategori gagal. So sebagai usahawan contohnya, apabila kita submit tender ataupun kita submit proposal, apabila kita tidak diterima ataupun ditolak, kita anggap ia adalah satu kegagalan contoh. Ataupun kita kata kita buat satu partnership ataupun kita buat satu joint venture dengan usahawan lain atau dengan syarikat lain. Apabila kita tak dapat hasil ataupun tak mencapai apa yang kita rancangkan, kita terus kategorikan dia sebagai satu kegagalan. Jadi perkara ini sebenarnya yang menyebabkan kita kita mencipta satu lagi dunia ketakutan. Kita mencipta satu lagi dunia ketakutan dalam diri kita tanpa kita sedar. Semakin banyak kita melihat perkara-perkara yang kita buat tu tak jadi sebagai kegagalan, maksudnya semakin banyak kita mencipta ketakutan dalam diri kita. Jadi untuk itu bagaimana apabila kita menghadapi orang kata perkara-perkara yang tak jadi seperti yang kita rancang ataupun perkara-perkara yang betul is truly a failure, macam mana kita nak hadapi tu supaya sebenarnya kita boleh terus melangkah menuju kepada kejayaan. Orang kata move on towards success. Jadi
kita pun tahulah sukses itu definisinya sangat banyak, sangat banyak. Ada yang kata sukses itu dengan pencapaian RM1. Ada yang bercakap sukses itu dengan pencapaian progres. Ada yang mendefinisikan sukses itu dengan mendapat apa yang dia mahu. Jadi ada banyak definisi sukses itu, tapi yang penting sekali adalah apabila kita tahu, kita sedar apa sebenarnya yang menjadikan kita takut sangat kepada kegagalan, yang menyebabkan semua perkara yang tak jadi itu kita anggap sebagai gagal. Jadi kita akan lihat perkara itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada rakan-rakan, sama ada yang menonton di Facebook, platform Facebook, ataupun yang menonton video ini di platform YouTube channel, maka hari ini kita akan bincangkan tentang bagaimana kita nak menerima kegagalan ataupun menerima keadaan di mana rancangan kita tak jadi, dan seterusnya kita merancang untuk meneruskan ataupun untuk move on. Jadi saya teruskan tuan dan puan, kerana video kali ini saya hanya akan mengambil masa sekitar 10-15 minit begitu. Jadi kita teruskan kepada perkongsian ini. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan, kita mesti rasa selesa. Dalam video terdahulu saya juga sebut perkara yang sama. Kita perlu selesa dengan keadaan yang begini. Maksudnya dalam keadaan yang kita rancang tak jadi, yang kita mahu kita tak dapat, yang kita rancang untuk berjaya gagal itu tadi, semua perkara ini kita mesti rasa selesa. Bermakna kita menerimanya bahawa ini adalah perkara normal. Kita menerima bahawa itu adalah keadaan biasa dan lumrah. Kita kena terima tu. Itu yang pertama sekali. Dan yang kedua tuan dan puan, apabila kita nak buat sesuatu dan kita takut kerana kita takut gagal tu, macam mana kalau tak jadi, macam mana kalau kena tolak, macam mana kalau kena reject. Jadi kalau kita asyik fikir macam itu, sebenarnya pertama yang kita buat adalah kita imagine kita orang kata cuba bayangkan apa sebenarnya keadaan itu. Contoh kata okey, saya takutlah nak submit proposal ni. Kalau saya submit nanti boleh ke jadi ke. Jadi sebenarnya imagine. Okey, contoh imagine kita buat proposal, kita hantar, kena tolak, apa berlaku? Kita imagine. Jadi kalau kita imagine tu, kita kata kalau kita imagine okey kena tolak, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Jadi adakah kalau kena tolak tu mengakibatkan orang kata kebakaran besar ke? Ataupun apabila kena tolak, ditolak proposal tu, akan orang kata satu dunia tahu bahawa proposal kita ditolak ke? Jadi kita kata kita pun orang kata jatuh air muka ke? Adakah itu berlaku sebenarnya? Jadi kita imagine. Bila kita imagine bermakna kita visualize, kita visualize. Jadi kita buat satu gambaran apa sebenarnya yang berlaku. Ataupun contoh kata, patut ke saya buat presentation kalau saya hantar proposal ni, saya kena buat pitching, saya kena buat presentation. Jadi imagine benda tu. So what? So you hand in your proposal, you hand in your paper, then you have to do your presentation. So what? Jadi kenapa kita takut nak buat tu? Ataupun contoh katalah kita nak buat bisnes contoh saya mula dululah saya nak jual burger depan rumah saya. Kebetulan sekarang dalam situasi ini terutamanya wilayah persekutuan diberikan peluang kepada mana-mana sahaja untuk memulakan perniagaan dalam tempoh 6 bulan tanpa dikenakan apa-apa lagi, tanpa perlu ada lesen yang rasmi. Maksudnya cuba dulu kan, buat dulu. Jadi katalah kita kata okey, saya nak jual burger depan rumah contoh. Boleh ke? Siapa nak beli nanti kalau jual macam mana orang cakap apa orang sebelah cakap apa kakak cakap apa abang cakap apa makcik cakap apa. Jadi semua tu jadi satu ketakutan untuk kita. Jadi apa kita buat adalah kita visualize saja. Jadi apa agaknya yang menyebabkan kita rasa takut? Contoh nak buka gerai burger depan rumah. Tadi kata yang pertama, apa orang kata. Jadi kita fikir orang kata, kita tak buat apa-apa pun orang kata contoh Jadi kita kena lihat orang kata. Mengapa kita nak takut tentang orang kata? Kalau kita tak buat, kita tak jual burger pun orang kata. Kita jual burger pun orang kata. Kita kerja pun orang kata. Kita tak kerja pun orang kata. Jadi perkara tu maksudnya normal, tak ada apa-apa. Lebih baik kita buat. Kita akan nampak macam itu. Jadi kita imagine apa agaknya yang kita takut sangat tu. Satu, orang kata apa. Okay, kita takut. Jadi kita dah tahu. Tak apa, orang kata apa, tak apa. Okay, ini senario kita nak jual burger depan rumah. Okay, yang kedua, kita bayangkan, tak ada orang nak belilah. Tak ada orang nak beli.
takkan tak ada orang nak beli. Jadi kita kena fikir. Kita takut orang tak beli. Jadi apa kita kena buat supaya orang beli? Oh, nak buat promosi lah. Nak bagi tahulah. Okey, sebelum seminggu sebelum buka gerai burger tu, nak buat survey dululah. Nak tanyalah dia orang nak burger apa, nak saiz berapa, nak harga apa, burger yang macam mana, nak rasa macam mana, contoh. Okey, buat survey dululah. So buat survey. Buat simple survey, WhatsApp community ke, WhatsApp taman ke, buat dulu. Jadi bila kita buat tu, kita dah kurang rasa takut, betul? Sekurang-kurangnya kita dapat input. Oh, dia nak burger, dia lebih suka burger yang saiznya kecil. Jadi dia beli untuk anak-anak dia, contoh saiz kecil. Jadi saiz kecil mungkin harga RM2, RM2.5. Jadi bila kita dapat maklumat-maklumat tu, maka kita punya yang takut-takut gagal tadi tu dia akan hilang. Dia tak hilang sepenuhnya, tapi dia akan berkurangan, dalam lama dia akan tinggal sikit. Jadi kemudian seterusnya kita imagine lagi, apa sebenarnya perkara yang paling buruk berlaku apabila kita jual burger kat depan rumah? Apa perkara paling buruk? Okey, fikirlah. Tak ada orang beli. Okey. Jadi kita kata kita dah buat promosi. Katalah kita beli stok tak habis. Okey, jadi kita kena fikir apa kita nak buat, berapa stok yang kita kena ambil. Jadi semua ni tuan dan puan, apabila kita visualize, kita sebenarnya dapat menurunkan kadar ketakutan kita kepada kegagalan, dan kita mampu menyiapkan diri kita untuk menghadapi perkara-perkara ni. Barulah kita akan take action, barulah kita ambil tindakan. Bila kita ambil tindakan, itulah yang kita move on. Move on ni maksudnya tuan dan puan, kita ambil tindakan. Ambil tindakan, kita buat sesuatu, meninggalkan keadaan yang tak bagus itu kepada sesuatu yang lebih baik. Meskipun kita tak tahu sama ada yang kita tuju tu lebih baik atau tidak, hasilnya lebih baik atau tidak, kita tak tahu. Tetapi dalam rancangan itu kita dah nampak perkara yang kita tuju itu ada sesuatu yang lebih baik. Cuma kita tak tahu sama ada hasilnya itu betul-betul lebih baik atau sebaliknya, kita tak tahu. Tetapi kita tengah bergerak, kerana apabila kita tak bergerak, kita tak tahu apa hasilnya. Itu maksudnya apabila kita kata embrace failure tu, maksudnya kita menerima situasi di mana kegagalan itu adalah mungkin. Jadi tak jadi itu adalah satu kemungkinan. Yang penting kita buat, yang penting kita move on. Itu perkaranya tuan dan puan. Jadi dalam kebanyakan masa apabila kita kata macam mana saya dah banyak kali buat, contoh saya dah banyak kali buat bisnes, saya dah buat yang ini, saya dah buat yang itu, saya dah buat dropship baju, saya dah buat dropship makanan, saya dah buat yang mainan, saya dah jual buku, tapi semua tak jadi. Jadi apabila kita kata, kita fikir macam itu kan, kita kata semua dah tak jadi itu, maka apa yang kita buat tu seterusnya adalah kita ubah, kita improve. Apakah sebenarnya dropship sistem itu sebenarnya yang tak sesuai dengan kita, ataupun sebenarnya produk-produk ataupun jenis barang yang kita join sebagai dropshipper tu sebenarnya yang tak sesuai. Jadi kalau kita dah berubah, mula-mula jual makanan, kemudian jual pakaian, jual mainan, semua benda jual tu tapi tak jadi, maksudnya mungkin dropship tu tak sesuai. Jadi kita pindah, kita tukar. Adakah menjadi orang kata terus direct jualan secara direct itu lebih sesuai kepada kita. Jadi perkara-perkara itu yang kita buat tuan dan puan. Jadi setiap kali kita melihat kepada kegagalan itu sebagai satu perkara yang biasa, kegagalan itu sebagai satu perkara yang normal, dan kita tahu yang pertama sekali kita imagine apa yang akan berlaku apabila kita ambil tindakan tu, dan kita visualize the at least the first 2-3 stages of process tu kita visualize. Jadi bila kita buat macam itu, kita buat satu orang kata proses berimajinasi, dan kita akan nampak apakah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dan apakah persediaan-persediaan yang kita perlukan. Jadi dengan erti kata lain tuan dan puan, kekuatan dan kebolehan kita untuk mengimajinasi ini sebenarnya diperlukan. Kita kena boleh imagine benda tu. Jadi tuan dan puan, kita boleh praktis benda tu dan kita perlu buat. Sebenarnya dalam keadaan semua yang kita buat ni, kita kena buang satu orang kata mindset perfection tadi. Kita nak semua perfect. Yang itu sebenarnya kita kena buang. Memang bagus kalau kita buat sesuatu dan hasilnya perfect tu bagus, tetapi perlahan-lahan tuan dan puan, sebenarnya what we are looking for is progress. We are looking for progress, not perfection. Jadi apabila kita kata orang kata kita nak terima kegagalan, kita nak embrace failure, kita nak move on, jadi kita kena lihat perkara yang kita rancang tak jadi, perkara yang kita buat tu gagal sebagai satu progress. Even if you fail, it means you are progressing. Dia macam itu. Jadi bila kita lihat macam itu, kita kata we are moving towards great progression. Jadi kita akan
dapat menerima keadaan dengan lebih tenang. Jadi kita punya achievement itu adalah berdasarkan kepada progress ataupun kita sebut sebagai orang kata perkembangan. Ada orang kata ada movement. Dia progress ni lain. Bukannya kita kata kita bergerak, kita melakukan sesuatu sahaja progress, bukan. Dia ada movement yang menunjukkan hasil-hasil yang kita perbaiki dan mendapat hasil-hasil yang berbeza. Jadi bukan hanya sekadar kita buat sahaja, bukan. Dia mesti ada satu hasil. Jadi hasil-hasil inilah yang kita test, kita measure, kita improve. Jadi tuan dan puan, dalam keadaan semasa, dalam keadaan sekarang, dalam tempoh PKP daripada bulan Mac tempoh hari, daripada bulan Mac tahun 2020 sehinggalah hari ini bulan November, kita dah ada sekitar orang kata 7 ke 8 bulan. Saya yakin tuan dan puan sudah ada 2-3 kali attempt. You have made 2-3 attempts that even either it is success or it's fail. Jadi dalam keadaan itu tuan dan puan, kita teruskan, kita kena move on. Jadi mungkin pertama sekali kita cuba jual, katalah kita cuba buat dropship, kita jual ni tak jadi. Mungkin kita kata okey, kemudian kita buat servis online yang ini tak jadi. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya apabila kita buat, kita teruskan dengan keadaan kita tahu bahawa kita perlu buat improvement. Jadi failure itu sebenarnya bukan satu perkara yang luar biasa, tetapi adalah satu perkara yang normal dan biasa untuk kita menuju kepada kejayaan. Dia kena lihat macam itu, insya-Allah. Jadi apa yang patut kita buat, katalah kita kata kita takut nak buat sesuatu perkara sebab kita takut kepada kegagalan yang berulang. Kita imagine, kita visualize perkara-perkara what worst can happen, what best can happen. Selepas kita dah bersedia, kita fokus kepada what best can happen tu tadi. Jadi kita fokus. Alhamdulillah, bila kita fokus itu tuan dan puan, kita akan lihat dan kita perlu celebrate the progress. Kita kena raikan dia punya pergerakan, progress tu tadi. Progress. Dia bukan hanya movement, dia kena progress. Progress ni bermakna kita buat sesuatu ada hasil baiki. Buat sesuatu ada hasil baiki. Dan itu namanya kita dah move on. Jadi ada beberapa email dan juga message yang saya terima daripada rakan-rakan, sama ada melalui Facebook ataupun email, menyatakan bahawa mereka dalam keadaan down dan dengan arti kata lain, orang kata dalam bisnes merasa satu fasa kejatuhan, macam mana nak move on. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita move on. Jadi hari ini yang saya kongsikan ini adalah salah satu daripadanya. Kita move on itu adalah dengan meneruskan next apa yang kita nak buat tu tadi, dengan mengetahui bahawa failure is normal. Kegagalan itu ataupun kita kata kita jatuh ke bawah itu adalah satu perkara dan satu proses yang normal untuk menuju kepada kejayaan. Jadi kita teruskan. Apa next? Apa seterusnya? Contoh kalau kita dah terpaksa jual bisnes kita tu, kita jual, katalah kita tutup. So next apa? Kalau kita tak ada idea next apa, jadi saya jemput tuan dan puan terus ke www.nuraminaomar.com. Tuan dan puan boleh pilih, tuan dan puan boleh tinggalkan sedikit maklumat di situ untuk saya hubungi semula, ataupun tuan dan puan boleh terus hubungi saya melalui email ataupun melalui nombor telefon yang ditinggalkan. Jadi tuan dan puan apabila menonton video ini, sama ada di channel YouTube ataupun di Facebook, maka tuan dan puan sebenarnya ada direct contact kepada saya. Jadi sama ada tuan dan puan mahu menghubungi atau tidak sahaja, boleh terus ke www.nuraminaomar.com. Sekiranya tuan dan puan mahu brainstorm idea dalam masa 30 minit, katalah dalam keadaan sekarang dah jatuh ataupun dah mengalami satu keadaan di mana kita dah plan tapi tak jadi, macam mana nak move on itu, saya jemput tuan dan puan boleh terus ke sana www.nuraminaomar.com. Tuan dan puan boleh tinggalkan maklumat ringkas dan kita fokus kepada penyelesaian, terutama kepada tuan dan puan yang sedang menghadapi situasi dalam bisnes masing-masing. Jadi kita boleh brainstorm idea atau mungkin dalam keadaan sekarang apakah perkara-perkara yang tuan dan puan sedang fikirkan untuk lakukan. Jadi pertama sekali seperti yang saya sebut tadi imagine dahulu, imagine dan visualize what worst can happen, what best can happen, dan rancangkan perkara tu fokus kepada what best can happen. Celebrate progress every time. Kita jangan cari perfection tetapi fokus kepada progress. Jadi progress itu maksudnya kita move on, kita buat baiki sehinggalah kita mencapai kejayaan yang kita definasikan sendiri. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya dah mengambil masa sekitar dalam 10-15 minit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang menonton video ini, dan sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast, mohon tuan dan puan tinggalkan komen juga kerana saya masih akan menyimak komen-komen itu. Jadi kita jumpa nanti tuan dan puan di www.nuraminaomar.com, insya-Allah. Assalamualaikum.